mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babil, sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya." Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Terdapat beberapa pendapat mengenai dua nama yang disebutkan di dalam surah tadi. Ada yang mengatakan mereka adalah dua orang raja. Ada juga yang mengatakan mereka adalah dua orang manusia biasa yang berperwatakan seperti malaikat. Namun, pendapat majoriti mengatakan Harut dan Marut adalah dua sosok malaikat yang diturunkan di Babylon sebagai ujian. Nama Harut dikatakan berasal dari perkataan Harhota yang bermaksud mencerca atau mencela atau mengeluarkan perkataan keras. Manakala nama Marut dikatakan diambil dari perkataan Arab al-martu yang bermaksud seseorang yang tiada bulu. Wallahu a'lam. Di dalam kisah Israiliyat dikisahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Ada malaikat yang mempertikai tindakan tersebut kerana mereka melihat manusia adalah makhluk yang suka melakukan maksiat dan kerosakan. Sebaliknya, mereka sendiri meminta untuk dijadikan khalifah di muka bumi kerana mereka lebih taat kepada Allah berbanding manusia. Lalu Allah meminta mereka untuk menampilkan dua orang wakil malaikat kepadanya untuk diturunkan ke bumi. Dua malaikat ini adalah Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang sama dengan manusia kepada Harut dan Marut dengan meletakkan hawa nafsu dalam diri mereka dan mengutuskan mereka ke Babylon. Pada awalnya, Harut dan Marut ini mentaati segala perintah Allah, sehinggalah mereka bertemu seorang wanita yang sangat cantik, sehingga kedua-dua malaikat ini terpikat. Harut dan Marut yang tergoda pun cuba mendekati wanita itu, namun wanita itu memberikan beberapa syarat sebelum cinta mereka diterima. Syarat ini adalah berupa 3 dosa, di mana pertama, Harut dan Marut harus menyembah berhala, kedua, harus membunuh anak kecil, dan yang ketiga, harus meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Harut dan Marut yang sangat menginginkan wanita itu lalu berfikir syarat dan dosa yang mana lebih kecil dan ringan berbanding yang lain dan memilih untuk meminum khamar. Dengan tidak disangka-sangka, pilihan mereka adalah kesilapan yang paling besar. Kerana setelah meminum khamar dan menjadi mabuk, mereka telah membunuh anak kecil dan menyembah berhala, sekaligus melakukan ketiga-tiga syarat tadi, bahkan lebih hina apabila mereka bertindak melakukan zina dengan wanita tadi. Apabila mereka tersedar dari mabuk, mereka juga sedar mereka telah gagal dalam ujian yang diberikan oleh Allah kerana dosa-dosa besar yang dilakukan mereka. Allah telah murka kepada mereka dan mencabut sifat-sifat kemalaikatan dari mereka. Allah memberikan mereka pilihan sama ada ingin dihukum di dunia atau di akhirat dan mereka memilih dunia. Maka dikatakan Allah telah menghukum mereka dengan menggantung mereka secara terbalik di langit kota Babylon sehingga kiamat.
Namun kerana mereka berada di langit dunia, mereka telah kembali melakukan perbuatan tercela dan mengajarkan sihir kepada manusia yang datang kepada mereka di Babylon. Dan asbab perbuatan ini, ajaran sihir mereka tersebar luas ke serata dunia, termasuklah kerajaan Nabi Sulaiman. Justeru, mereka dikatakan menjadi asal usul kepada ajaran sihir. Namun kisah ini adalah bercanggah dengan sifat malaikat. Malaikat itu sendiri mempunyai iman yang tidak naik dan tidak turun. Sebaliknya, kisah-kisah tadi seolah mencerminkan bahawa malaikat mempunyai iman yang berubah-ubah. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kisah yang paling sahih adalah dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Apabila Nabi Sulaiman alaihi salam telah difitnah sebagai penyihir oleh masyarakat kerana mukjizatnya yang mampu memerintahkan makhluk seperti jin, haiwan dan angin, dan cerita ini diwariskan kepada anak cucu mereka, sehinggalah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang ini menolak ajaran Rasulullah kerana baginda mengatakan Sulaiman sebagai seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Padahal dalam kepercayaan mereka Sulaiman adalah penyihir. Untuk menyangkal anggapan mereka, Allah telah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang menceritakan bahawa puak-puak syaitanlah yang mengajar sihir, bukan Nabi Sulaiman. Harut dan Marut pula adalah dua malaikat yang diutus Allah ke Babylon untuk menyelesaikan masalah warga Babylon yang kacau bilau akibat berleluasanya amalan sihir dalam kalangan mereka. Harut dan Marut diutus untuk menjadi ujian dan menyampaikan pesanan kepada masyarakat Babylon bahawa sihir itu membawa kekufuran. Mereka berkata sesungguhnya mereka tidak akan mengajar seseorang sihir melainkan setelah mereka memberi peringatan bahawa mereka hanyalah sekadar ujian. Maka janganlah kalian menjadi kufur dengan mempelajari sihir ini.